Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, cikgu akan mulakan kelas hari ini. Okey, sebelum tu, okey, nampak tak buku teks yang cikgu tunjuk sekarang? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, ramai hari ni. Okey, ramai lebih kurang 10 orang lah ada. Okey, ramai daripada biasa. Okey, tajuk hari ni adalah tajuk baru. Okey, tema 3 Okey, tema 3. Okey, iaitu tenaga dan kelestarian hidup. Okey, apa yang kita belajar dalam tema 3 nanti? Kita akan belajar tentang keelektrikan, kemagnetan. Apakah daya? Bagaimana daya diukur? Apakah sumber utama tenaga di bumi? Okey, bagaimana cecair bergerak balas terhadap haba? Okey, mengapa alat muzik berbeza, menghasilkan bunyi berbeza? Okey, tema 3 adalah berkaitan dengan tenaga. Tema 3 berkaitan dengan tenaga dan kelestarian hidup. Okey, dan hidup kita lah. Okey, tajuk bab 7. Okey, adalah elektrik dan magnet. Okey, cikgu fikir semua dah pernah dengar. Okey, apa itu elektrik, apa itu magnet. Okey. Okey, persoalan yang timbul dekat tajuk ni adalah okey, bagaimana angin digunakan? Bagaimana angin dapat digunakan untuk menjana tenaga elektrik? Okey, macam mana? Ada tempat, ada negara. Dia menggunakan angin untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, bagaimana? Bagaimana dia lakukan? Okey, yang kedua, apakah tenaga yang diperlukan untuk kenderaan bergerak? Apakah tenaga yang diperlukan untuk kereta bergerak? Untuk motor bergerak? Apakah tenaga diperlukan? Okey, yang ketiga, apakah yang menyebabkan kejadian kilat? Apakah yang menyebabkan berlakunya kilat? Kita pernah tengok kilat. Okey, macam mana dia berlaku? Okey, yang keempat, mengapakah kompas sentiasa menunjukkan arah utara dan selatan? Okey, kalau kamu beli kompas, kamu tengok jarum dia menunjukkan ke arah utara dengan selatan. Okey, kenapa? Okey, ada yang nak jawab tak soalan ni? Okey, cikgu buka dulu. Ada tak yang nak jawab? Ada 4 bertanya kat sini. Okey, ada tak siapa yang boleh jawab? Ada? Ada tak? Tak boleh jawab. Okey, terima kasih Aina. Okey, Aina, terima kasih. Soalan ni soalan kebat. Okey, kalau tak boleh jawab pun tak apalah. Okey, cuma dia tanya. Dia buat satu pertanyaan. Okey, nanti selepas kita belajar bab ni, kalau kita faham, kita boleh jawab lah. Okey, contohnya macam mana angin tu digunakan boleh hasilkan tenaga elektrik yang digunakan di rumah. Okey, macam mana? Okey, ini gambar ni adalah gambar kincir angin. Gambar ni adalah gambar kincir angin. Okey. Ada ke dekat rumah? Dekat kampung ke ada nampak tak? Okey, tajuk elektrik ni apa yang kita kena tahu adalah keelektrikan. Okey, satu aliran arus elektrik. Okey, dalam litar. Sama ada litar bersiri ataupun litar selari. Yang ketiga adalah kita akan belajar tentang kemagnetan. Apa kaitan kemagnetan dengan keelektrikan? Okey, kita tengok dulu info sains. Info sains. Okey, dia bagi tahu belut elektrik. Ada satu belut.
Dia beri nama belut elektrik. Ada satu belut haiwan lah. Satu haiwan dekat air. Dia panggil belut elektrik. Kenapa? Kenapa dia panggil belut elektrik? Okey, kita baca dulu. Okey, belut elektrik, nama dia, saintifik dia adalah Electrophorus electricus. Electricus. Okey, dia adalah sejenis ikan. Belut tu adalah sejenis ikan air tawar. Okey, yang ada dekat Amerika Selatan. Okey, ikan ni panjang dia 8 kaki. Okey, panjang ikan ni 8 kaki. Panjang ke pendek 8 kaki? Tinggi kita berapa kaki? Tinggi kamu berapa kaki? Siapa boleh jawab? Tinggi kamu berapa kaki? 5. Okey. Tinggi kita lebih kurang 5 kaki. Ada 5 kaki lebih. Siapa yang 6 kaki tu, dia boleh jadi model. Boleh jadi pelakon. Okey. Ataupun boleh menjadi pramugari. Okay, pramugari dia nak tinggi. Okay, kalau 5, kita ni biasanya 5 kaki lebih. Okey, 5 kaki ataupun 5 kaki lebih lah. Kalau dekat-dekat 6 kaki tu dah tinggi lah. Okey, kita tengok. Okey, panjang lah 8 kaki ni, panjang. Okey, belut elektrik mempunyai lebih kurang 6,000 sel. 6,000 sel khas. Okey, dinamakan sel elektrosit. Okey, sel ni adalah senjata rahsia yang membolehkan belut elektrik itu menyacaskan elektrik sehingga 600 volt. Okey, maksudnya belut ni dia boleh keluarkan cas. Dia boleh menyacaskan elektrik. Dia boleh keluarkan cas dari badan dia sehingga 600 volt. 600 volt ni besar. Okey, elektrik dan dinyaskan daripada ikan ini digunakan untuk melindungkan diri dia. Okey. Daripada siapa? Daripada pemangsa. Belut ni dia ada pemangsa dia, ada benda yang makan dia. Jadi dia keluarkan cas ataupun dia nak tangkap ikan-ikan yang lain. Okey. Penglihatan belut elektrik terhad disebabkan oleh habitatnya yang berlumpur dan gelap. Okey, hal ini menyebabkan ikan ini, belut ini menggunakan cas elektrik. Okey, sebagai radar untuk memandukan arah. Okey, faham? Okey, maksudnya dia gunakan cas dia, satu dia nak bunuh ikan yang lebih kecil untuk dia makan. Okey, dia nak tengok dengan mata, dia cakap apa? Dia suka duduk dalam lumpur, dalam kawasan gelap, belut. Belut ni suka dalam lumpur kawasan gelap. Jadi nak tengok dengan mata, dia terhad. Mata dia terhad. Jadi dia guna gelombang elektrik dia lah. Okey, dia guna gelombang elektrik keluar daripada badan dia. Okey, jadi dia boleh bergerak dengan lebih laju. Okey, dan juga dia boleh pandu arah dia dengan gelombang elektrik tadilah. Okey. Faham tak? Okey, sama juga dengan kelawar kan? Kelawar kan, kamu tengok kelawar kan terbang laju kelawar. Kan? Dengan burung, burung layang-layang kan? Burung layang-layang, burung walik terbang laju kan? Kan? Kamu rasa dia tengok dengan mata ke dia terbang? Kelawar kan tengok. Kamu rasa dia terbang pakai mata ke terbang laju? Nak tengok pun tak sempat. Kan burung layang-layang. Okey. Dia pakai mata tak? Boleh jawab tak? Burung layang-layang, burung balik tak pernah tengok dia terbang. Dia terbang kan? Okey, dia terbang atas kepala kita tengok laju je. Pandai pula dia corner kan? Dia macam nak dia macam nak langgar kita. Tapi dia tak langgar pun. Okey, dia macam nak langgar pokok, langgar dinding tapi dia tak langgar. Okey, sekali-sekala berlanggar tu biasalah. Okey. Okey, agak-agak dia pakai mata tak? Dia pakai apa Dia pakai apa agak-agak? Pakai angin. Pakai angin. Pakai angin. Okey, jawapan lain.
Dia pakai niat. Ada pakai niat aja. Pakai niat kita boleh pakai niat kan. Okey, pakai niat ni pakai niat ni dia tak bergerak. Niat saja. Niat ni dekat hati dia tak bergerak. Tapi burung ni ada setengah tu dia laju. Okey, dia kalau tengok berlayar-layar lah. Okey, dia macam nak langgar tapi tak langgar. Dia pakai mata juga tapi mata tu tidaklah jadi keutamaan dia sangat. Dia tengok gitu-gitu je. Dia pakai gelombang gelombang. Dia pakai gelombang pergerakan dia. Okey, sama juga dengan belut tadi. Dia pakai gelombang. Okey. Tak kira lah gelombang apa dia pakai. Gelombang bunyi ke. Okey, gelombang udara ke. Sebab dia kelawar ni, burung ni ada bunyi. Ada bunyi. Bunyi dipantulkan. Okey, dia keluarkan bunyi, bunyi tu dipantulkan. Kalau ada objek depan, dia pantul balik. Okey. Sama juga belut. Belut tadi dia ada gelombang elektrik. Gelombang elektrik tu dia keluarkan daripada badan dia. Kemudian dia dapat bergerak. Maksudnya gelombang tu dia pergi ke depan. Gelombang tu dia akan pergi ke arah depan untuk dia bergerak. Okey, dia pandu arah dia. Kalau ada objek, maksudnya gelombang tadi dia pantul balik lah. Objek gelombang tu pantul balik. Kalau tak, kalau ada laluan, dia boleh bergerak. Gelombang tu hantar tak boleh bergerak. Okey, faham tak? Sebab gelombang ni boleh dipantulkan, gelombang bunyi. Okey. Tak. Gelombang elektrik pun sama. Elektrik ni, ikan ni, dia keluarkan gelombang, dia bergerak. Okey, kalau ada objek, dia corner lah. Okey. Okey, begitu juga kegunaan dia lain tadi. Okey, kelebihan dia. Itu juga gelombang tadi dia boleh membunuh. Dia gunakan untuk membunuh. Siapa yang datang dekat dia, dia boleh keluarkan cas yang lebih tinggi untuk membunuh. Okey, boleh? Sebab tu dia cakap kat sini, banyak tujuan cas elektrik. Daripada badan tu ada cas elektrik. Okey, dia keluar cas tu maksudnya keluarkan gelombang lah. Okey. Okey, apa yang kita nak lihat hari ni adalah elektrik dulu Okey, elektrik. Okey, kita dah pakai hari-hari elektrik. Okey, apa kegunaan elektrik? Sebab kita kena tahu Okey, elektrik ni hampir semua pakai elektrik kan. Okey, dulu kita masak air pakai arang. Orang tua dulu kan, zaman nenek moyang kita dulu pakai dapur kayu. Dapur kayu masak nasi dengan masak air. Betul tak? Kemudian zaman sudah berubah. Kita pakai tong gas. Kita pakai gas. Pakai gas, keluarkan api. Gas untuk membakar. Untuk membakar. Okey, jadi dapur gas. Tapi sekarang ni ada elektrik. Betul tak? Ada peralatan elektrik. Nak masak air pakai elektrik. Okey, nak masak nasi pakai elektrik. Okey, betul. Nak goreng pun ada yang pakai elektrik juga. Betul tak? Okey, dapur gas masih digunakan lagi. Ada yang pakai dapur gas, tapi ada yang pakai elektrik. Dapur elektrik untuk menggoreng ayam, goreng ikan. Okey, betul tak? Okey, itu peranan dia. Elektrik digunakan untuk pelbagai kelengkapan di rumah. Okey, banyaklah komputer, telefon dan juga. Okey. Yang kedua kita belajar tentang tenaga Okey, ada tenaga. Okey, tenaga maksudnya semua benda yang untuk bergerak, semua benda hidup. Benda hidup ni siapa? Okey, benda hidup ni adalah manusia. Betul tak? Benda hidup ni manusia, tumbuhan, lagi haiwan. Kan? Okey, dia perlukan tenaga, betul tak? Perlukan tenaga untuk bergerak. Begitu juga dengan kereta. Kereta juga, kereta bukan benda hidup, tapi dia perlukan untuk bergerak. Okey, kereta dia perlukan bergerak. Okey, lampu juga dia perlukan
untuk nyala. Okey. Dan juga dia kata kucing. Kucing juga yang sedang tidur juga memerlukan tenaga. Nak tidur pun perlukan tenaga juga. Okey, dia kata nak tidur. Kucing nak tidur pun perlukan tenaga. Kita pun perlukan tenaga juga. Okey, macam mana? Okey, apa dia? Okey, dia kata apa? Tenaga ni adalah keupayaan melakukan kerja. Okey, maksudnya kita nak buat kerja, kita perlukan tenaga. Betul tak? Okey, contohnya macam berlari. Nak berlari kena ada tenaga. Kalau hari ni tak makan nasi satu hari, tiba-tiba suruh berlari. Cikgu suruh berlari pada waktu petang. Okey, agak-agak boleh lari tak? Bolehlah lari tapi tak adalah laju macam orang dah makan. Betul tak? Okey, macam juga kita nak baca buku kan. Baca buku kan tak makan kan. Jadi letih je. Jadi perlu makan baru baca buku. Sebab kita perlukan tenaga untuk melakukan kerja. Okey. Okey, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan ni, dia perlukan tenaga juga. Okey, untuk hidup. Tapi tumbuhan tak perlu nasi, tak perlu roti. Okey, tumbuhan dia hidupan tumbuhan. Jadi dia perlukan tenaga matahari. Okey, perlu tenaga daripada matahari. Tenaga apa matahari bagi? Matahari bagi tenaga apa? Tumbuhan perlukan tenaga. Tenaga tu dia dapat daripada matahari. Kalau manusia dapat tenaga daripada makanan. Okey, matahari bagi tenaga apa? Okey, seorang bagi jawapan. Tenaga apa? Tenaga solar. Tenaga solar ataupun tenaga cahaya. Boleh? Pandai. Terima kasih yang jawab Aina. Tenaga matahari adalah tenaga cahaya. Okey, selain pada tenaga cahaya, matahari dapat bagi tenaga apa kepada kita? Okey, untuk tumbuhan dia bagi tenaga cahaya. Selain pada tu dia bagi apa matahari pada kita? Tenaga? Tak dapat. Matahari lupa. Yang pakai niat ni. Yang pakai niat ni. Niat aja tak boleh. Niat kena bagi tahu niat apa. Matahari ni adalah sumber utama kita. Dia bagi apa selain pada cahaya? Okey, tak ada jawapan. Tenaga haba. Betul? Betul tak? Betul. Okey, sebab itu ramai orang berjemur tengah panas kan. Dekat negara-negara barat, negara-negara Eropah. Negara kita tak payah berjemur, dah panas. Negara kita dah panas, tak payahlah berjemur kan. Ada negara dia yang cuaca dia lain, dan dia suka berjemur kan dekat tepi pantai. Okey, sebab dia suka haba macam tu. Okey, kita tak boleh, kita panas kan. Okey. Okey lah, kita tengok yang ketiga. Okey, kereta. Kereta nak bergerak, okey, kena tenaga juga. Okey, tenaga dia dapat daripada mana? Kita dapat daripada makanan, nasi, roti, bihun. Okey, tumbuhan dapat daripada tenaga matahari, cahaya. Okey, kereta dapat daripada bahan api daripada bahan api. Okey, bahan api tu nama apa? Apa nama bahan api Contoh? Minyak. Yalah minyak apa? Minyak apa? Minyak apa nama dia? Kereta pakai minyak apa? Petrol. Hah?
Petrol. Minyak petrol. Okey, kereta nak bergerak, dia perlukan tenaga, dia pakai minyak petrol. Kalau lori ataupun kereta, ada setengah kereta dia pakai apa? Minyak apa? Minyak diesel. Minyak diesel. Pakai minyak diesel. Minyak diesel, minyak petrol. Ada juga kereta tak pakai minyak kan? Ada kan? Ada dia pakai charger. Dia pakai charger. Dia pakai bateri. Dia pakai bateri. Ada kereta dia pakai bateri. Okey. Ataupun ada lagi dia pakai macam teksi tu. Teksi tu pakai apa? Ada dekat tempat kita ni jarang tengok. Ada dekat Kuala Lumpur sana pakai gas. Pakai gas. Betul? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar teksi. Ada teksi pakai gas kan? Tak tahu. Tak tahu. Okey, ada teksi yang dalam kereta dia, dia pakai tong gas. Dia letak tong gas dalam tu. Tapi nama gas tu apa dia simpan satu tong dalam kereta tu. Mula-mula start pakai petrol. Lepas tu dia boleh tukar. Okey, sekejap. Okey. Okey, habis bateri Habis bateri. Okey, boleh nampak tak slide cikgu? Nampak. Slide ni nampak nampak. Tadi terputus bateri habis. Cikgu charge Okey. Okey, ada setengah kereta dia nak jimatkan lagi, petrol kan mahal. Jadi dia perlukan cara yang lain untuk jimat. Macam teksi dia pakai tu, dia simpan belakang tu satu tong gas. Okey, gas tu nama dia gas NGV tong gas NGV. Jadi petrol tu dia guna untuk start je. Lepas tu dia boleh tukar jadi gas. Gas ni murah. Okey. Ada di kawasan tertentu saja yang tempat isi Petronas tu dia tempat isi gas. Okey. Okey, kita tengok selain pada tu lampu lampu di rumah. Okey, lampu di rumah iaitu cahaya. Okey, cahaya yang dihasilkan daripada lampu tu. Lampu rumah kita ada cahaya kan? Okey, lampu yang keluarkan cahaya tu dia perlukan tenaga juga. Okey. Okey, kita tengok. Okey, unit SI unit SI bagi tenaga adalah joule Okey. Tenaga yang digunakan tu unit dia adalah joule macam berat. Okey, berat nilai dia apa? Gram. Okey. Betul tak? Berat nilai dia gram. Okey. Macam panjang panjang nilai dia cm panjang nilai dia cm. Okey. Tapi kalau tenaga dia pakai unit joule Tapi unit yang standard adalah unit joule J. Kita tengok dekat kehidupan kita ni ada banyak jenis tenaga. Kita kena tahu tenaga bunyi. Okey, iaitu tenaga yang
alat berbunyi keluarkan tenaga. Itu namanya tenaga bunyi. Okey. Okey, tenaga kinetik yang bergerak. Yang tenaga yang bergerak tu nama tenaga kinetik. Kemudian ada peralatan elektrik menggunakan tenaga namanya tenaga elektrik. Okey. Kemudian ada tenaga keupayaan graviti. Boleh? Tenaga keupayaan graviti. Contohnya kalau buah durian jatuh. Okey. Okey, dia jatuh ke mana? Jatuh ke bawah kan? Okey, sebab ada tarikan graviti. Okey. Okey, kemudian ada tenaga keupayaan elastik. Tenaga keupayaan elastik ni macam panah, macam lastik, lastik burung. Okey, apa lagi? Okey, yang boleh menegang tu, dia punya tali tu ataupun getah tu. Itu ada tenaga keupayaan elastik. Okey, dan juga lampu dia mengeluarkan tenaga cahaya. Dekat negara barat, negara mana lagi? Iran ada tenaga nuklear. Dekat Jepun, dekat mana lagi? Korea ada tenaga nuklear. Okey. Kemudian ada tenaga haba. Okey, ada tenaga haba. Kemudian ada tenaga kimia. Okey, dalam makanan yang kita makan tu ada tenaga. Okey, roti, nasi, coklat, aiskrim. Dalam tu sebenarnya ada tenaga. Okey, sebab tu kita nak berlari kita kena makan dulu. Sebab dalam tu ada tenaga. Okey. Okey, kita tengok pelbagai jenis sumber tenaga. Tadi jenis tenaga. Sekarang ada sumber tenaga. Sumber tenaga yang utama adalah apa dia? Dekat negara kita. Okey, matahari Yang pertama sumber tenaga yang paling utama dalam kehidupan kita adalah sumber dia adalah matahari. Boleh? Okey, yang kedua kita boleh dapat daripada angin. Boleh? Okey, yang ketiga kita boleh dapat daripada ombak. Betul? Yang keempat kita boleh dapat daripada bahan radioaktif. Radioaktif macam nuklear tu. Okey, lagi yang kelima. Okey, kita boleh dapat daripada bahan api fosil. Okey, yang ke-6 kita boleh dapat daripada biojisim. Okey, yang ke-7 kita boleh dapat daripada air. Daripada air dapat tenaga. Okey, yang ke-8 kita boleh dapat daripada geotermal. Okey. Boleh? Okey, kita tengok dulu satu-satu. Okey, ada tak uraian dia? Okey, kita tengok ada tak uraian dia. Okey, ada tak ada uraian. Nanti kita tengok apa maksud dia ni. Okey, apa maksud dia? Okey, kita tengok dulu yang bawah dulu Cas dulu elektrik cas elektrostatik. Cas elektrostatik. Dia cakap apa? Pernahkah anda terkena renjatan elektrik? Okey, pernah tak kita kena renjatan elektrik? Maksudnya kita rasa satu benda tu kita pegang ada elektrik. Okey, itu panggil dia renjatan. Ada renjatan. Kita pegang sesuatu macam ada cas elektrik. Tapi bukan daripada elektrik dekat rumah tu. Okay, tapi dia dikeluar oleh satu objek. Contohnya macam pemegang pintu. Kadang-kadang kita pegang pintu tu kita macam ada satu elektrik. Okey, kenapa ini berlaku? Dia kata kenapa berlaku kerana pemindahan cas elektrik tu. Di antara badan kita dengan pemegang pintu yang mempunyai cas elektrik statik. Maksudnya pemegang pintu tu dia ada cas, cas elektrik statik. Tapi sedikit, ada cas sedikit.
cas elektrik statik tu ada sedikit dekat tombol pintu tu, kita pegang, kita ada rasa ada cas. Okey. Yang ini dinamakan cas elektrostatik. Okey. Macam mana kita nak hasilkan cas elektrostatik ni? Okey, macam mana kita nak hasilkan dia? Okey, ada cara dia. Okey, contoh dia okey, dalam buku teks aktiviti 7.2 ada contoh. Okey, dia cakap okey, kita gunakan rop politina Kita guna rop politina dengan kain bulu. Kain berbulu. Kemudian macam mana kita nak buat? Kita gosok. Betul. Okey, kita gosokkan rop politina ni, kita gosok, kemudian dengan kain berbulu tu, okey, menyebabkan rop politina tu bercas. Rop tu bercas. Kemudian rop politina tadi kita dekatkan dengan kertas. Kita dekatkan kertas yang kecil Kalau kertas besar kita tak nampak. Kertas besar kita tak boleh nampak dia terangkat. Kita letak pada cebisan kertas yang kecil, menyebabkan kertas itu melekat dekat rop politina. Okey. Okey, yang ini menunjukkan ada cas Ada cas dekat rop politina tadi, ada cas yang menyebabkan kertas tadi tertarik. Okey, boleh. Kertas ni yang kecil-kecil ni dia akan tertarik ke rop politina. Sebab rop politina tadi kita dah gosok dengan kain bulu. Dia sudah ada cas elektrostatik. Okey, boleh? Okey, sama juga dia cakap okey, rod tadi juga boleh dekatkan dengan aliran paip yang halus. Okey, kita yang rod politina yang ada cas tadi kita boleh letak dekat paip. Okey, kita boleh tengok air yang tadi dia macam mana dia bertindak balas. Air tu akan bertindak pada rod tadi. Okey. Okey, kita tengok kenapa dia berlaku Kita tengok kenapa cas elektrostatik tu berlaku. Macam mana dia berlaku? Okey. Okey, dia cakap kat sini macam mana dia berlaku. Yang pertama, cas elektrik ni ada dua kan, cas positif, ada cas negatif Cas positif nama dia proton, cas negatif nama dia elektron. Okey, daya tarikan dan yang tolakan antara cas elektrik dinamakan daya elektrostatik. Maksudnya setiap cas ni dia ada tarikan dan tolakan. Okey, yang ini adalah namanya daya elektrostatik. Setiap cas ada daya elektrostatik. Okey, macam mana? Dua bahan yang berlainan digosok. Apabila dua bahan yang berlainan digosok, okey, dia bagi tahu elektron dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Okey, boleh? Okey, maksudnya bila dua benda yang digosok, okey, menyebabkan elektron elektron yang cas negatif tu dipindahkan kepada yang satu lagi. Okey, manakala proton tidak bergerak. Okey, bahan yang mempunyai elektron yang bercas negatif, okey, dia akan bersifat negatif Okey, manakala yang kehilangan elektron pula akan bersifat positif. Boleh? Bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama dikenali sebagai bahan yang neutral ataupun tidak bercas. Okey, boleh? Okey, asalnya adalah okey, asalnya dia cakap ada banyak bahan neutral lah. Okey. Asalnya kebanyakan bahan dia neutral, cas dia. Okey, kemudian dia ada neutral ni, maksudnya dia ada cas positif dengan negatif hampir sama. Okey, boleh? Bila kita gosokkan dia dengan bahan yang lain, kita gosok dengan bahan lain menyebabkan elektron ni berpindah. Elektron ni berpindah kepada bahan yang lain. Okey, jadi yang tinggal nanti dia kata banyak proton. Okey, banyak cas positif. Okey, banyak cas positif. Okey, ataupun banyak proton.
Okey, ini dinamakan bahan yang bercas positif. Okey, manakala bahan yang dipindahkan cas tadi akan menyebabkan banyak cas negatif. Okey, cas negatif ataupun banyak elektron. Banyak elektron Okey, ini dinamakan bercas negatif Bahan ni bercas negatif. Ini positif. Okey. Contoh dia kata apa? Contoh kain. Kain berbulu dengan sikat rambut. Bila kita gosok, kain berbulu ni kalau kita gosok dengan sikat rambut, okey, apa akan jadi? Sebelum digosok, neutral. Sebelum gosok, neutral. Kita cakap. Sebelum gosok, sikat ni neutral. Bila digosok, dia cakap, sikat yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron. Jadi, kain berbulu ni akan memindahkan elektron dia ke sikat. Boleh? Menyebabkan sikat tadi bercas negatif. Sebab mengandungi bilangan elektron yang banyak. Okey. Macam mana kita nak uji dia? Kita uji dia, kita letak pada kertas yang neutral. Kita letak pada cebisan kertas yang neutral menyebabkan daya tarikan. Daya tarikan kepada kertas tersebut. Cebisan kertas. Okey, jadi kalau kita letak kertas kat sini, menyebabkan kertas tu tertarik dekat sikat rambut. Okey, dengan syarat kertas tu halus kecil. Okey, supaya dia dapat ditarik. Okey. Yang keseterusnya ada alat Ada alat dekat makmal sana digunakan untuk mengesan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada satu objek. Okey, boleh dengar Okey, ada satu cas. Okey, ada satu alat namanya elektroskop. Elektroskop ni adalah untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada satu objek. Okey, contohnya contohnya satu alat ni nama apa Pembaris ni. Pembaris ni. Okey, ni pembaris Okey, satu contoh kayu alat lah. Satu alat yang bercas neutral. Satu alat yang bercas neutral bila kita lekat dengan alat ni, alat elektroskop ni, dekat atas dia kita test. Kita test kat atas dia ni menyebabkan tiada apa-apa berlaku. Kalau sebab dia neutral. Kalau alat tu neutral, tiada apa-apa berlaku. Maksudnya kerajaan mas tidak mencapah. Kerana cas positif dan negatif dia sama. Okey? Dia sama je. Okey, kalau dia bercas positif, kalau alat ni bercas positif, kita letak kat sini, menyebabkan kerajaan emas ni mencapah. Okey. Mencapah kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Ni cas yang sama, dia tolak antara satu sama lain. Okey, boleh. Kalau kita letak yang negatif pun sama. Bila letak negatif pun sama. Okey, kerana cas negatif kat sini dengan cas negatif kat sini, dia akan menolak antara satu sama lain. Okey, boleh? Okey. Ni pelajar ni cakap semakin jauh pencapahan. Ni pencapahan ni semakin jauh. Okey, semakin jauh pencapahan elektroskop tu menyebabkan kuantiti cas elektrik statik tu banyak. Okey. Okey, kita tengok apa berlaku dalam kehidupan kita. Apa contoh lain dalam elektrostatik yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Okey, yang paling dekat dengan kita adalah kilat. Kita tengok kilat. Macam mana kilat terjadi? Okey, kilat terjadi tu disebabkan dari segi sains. Dari segi sains sebab ada cas elektrostatik. Okey, boleh? Okey, dia kata awan ni awan ni adalah awan ni dia bergeser. Dia kata ada banyak awan yang berat. Ada banyak awan yang mengandungi
wap air. Okey, antara satu sama lain ni ia bergesel bergesel. Mana dia tulis? Geseran. Geseran awan. Awan ni antara satu sama lain ni yang bergerak ni, yang mengandungi banyak wap air, dia akan menyebabkan mengeluarkan cas. Okey. Okey, cas yang diperolehi adalah okey, sebab dia bergeser, sebab dia geser, cas ni berpindah randah. Okey, menyebabkan bahagian atas awan ni positif. Okey, menyebabkan bahagian atas dia positif, bahagian bawah ni dia negatif. Okey, boleh. Manakala bumi kita ni, bumi kita dikatakan bahagian atas ni dia positif. Okey, dikatakan charge dekat bumi kita ni, okey, dekat bawah permukaan bumi ni adalah bercas positif. Okey. Charge negatif tadi di awan, okey, akan tertarik kepada charge positif dekat bumi. Charge negatif ni akan tertarik ke bumi. Boleh? Geseran awan tadi, geseran awan tu akan menghasilkan kilat. Okey, menghasilkan kilat. Okey, kilat berlaku kerana daya tarikan. Kilat berlaku kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif pada bumi dengan cas negatif pada awan. Okey. Boleh? Okey, maksudnya dia kata geseran dengan awan ni menghasilkan cas negatif di bahagian bawah. Kemudian negatif ni, cas negatif ni akan ditarik oleh bumi. Okey, dia kata menghasilkan kilat. Okey. Okey, kekuatan kilat tu bergantung kepada kekuatan cas tadilah. Okey, boleh? Okey. Jadi kehidupan kita ni ada pergerakan. Okey, ada pergerakan. Okey, kemudian dia kata, okey, macam mana nak elakkan daripada kilat tadi? Perlu pasang konduktor kilat. Dekat rumah, dekat bangunan yang tinggi, okey, perlu dipasang konduktor kilat. Okey, untuk menyediakan satu lintasan cas elektrik daripada kilat masuk ke dalam bumi. Okey, ini adalah untuk mengelakkan bangunan tadi dipanah ataupun disambar kilat. Okey, bangunan yang tinggi biasanya cenderung untuk disambar kilat. Okey. Jadi cara dia kena pasang satu alat konduktor kilat. Konduktor kilat ni pasang bahagian atas bumbung, kemudian dia ada kabel. Kabel ni dialihkan ke bawah tanah. Okey, dengan tujuan cas ataupun kilat tadi bila terkena bangunan, dia akan ditarik oleh konduktor kilat tadi, kemudian cas elektrik tadi akan masuk ke dalam bumi. Okey. Kalau kilat ni akan kena rumah, kena bangunan, akan menyebabkan banyak perkara yang rosak lah. Okey. Kita tengok alat. Dekat makmal pun ada satu alat nama dia penjana Van de Graaff. Okey, alat ni alat ni ada. Okey, ini alat ni digunakan sebagai simulasi kejadian kilat. Okey, alat ni dia mengeluarkan cas. Alat ni dia mengeluarkan cas. Okey, kalau ada dekat makmal ada peluang boleh tengok. Okey, alat ni dipasang mengeluarkan cas. Okey. Okey, cas dia pada kubah dia ni. Ni dia panggil kubah dia. Okey. Okey, dia tengok kat sini. Okey, kita tengok bahagian bawah dulu. Okey, ni apa dia masalah dia ni? Dia cakap apa? Okey, masalah dia kata masalah yang berlaku sebab ada cas elektrostatik ni dalam rumah ni. Kenapa? Dia kata baru 2 hari lepas saya bersihkan skrin TV tapi berhabuk lagi. Kalau kita tengok banyak alat-alat kita berhabuk kan? Berhabuk. Okey. Sebab apa berhabuk sebab apa? Dia dah jawab sini. Berhabuk kerana cas negatif
pada habuk tadi tertarik kepada cas positif pada skrin TV. Skrin TV tu dia ada cas positif. Dia menarik sekeliling yang ada habuk yang halus tu melekat dekat TV. Okey. Okey, dia kata ada cara dia menggunakan kain mikro gentian. Okey, guna satu kain untuk bersihkan TV. Okey, untuk mengelakkan TV tadi menarik habuk yang ada di sekeliling. Okey, itu adalah satu cara. Okey, kita tengok bahagian bawah arus elektrik. Okey, boleh? Boleh lagi? Boleh lagi tak? Boleh continue lagi? Kita tengok ni baru sikit tapi panjang. Okey, maksudnya tadi cas elektrostatik. Tadi baru cas elektrostatik. Okey, cas elektrostatik tu adalah cas elektrik yang rendah. Okey, macam kita pegang pintu, kadang pegang dinding, kadang-kadang pegang sikat rambut. Kadang-kadang kita pegang sesuatu tu dia macam ada cas. Itu adalah cas elektrostatik. Cas yang sangat rendah. Okay, tapi kita rasa. Tapi ada satu cas yang besar. Cas elektrostatik yang besar tu macam kilat. Okay. Maksudnya tarikan cas daripada awan turun ke bumi tu. Okay. Menghasilkan kilat. Okay. Dan juga dengan geseran awan tadi. Okay. Dibantu oleh geseran awan. Okey, yang keserunya adalah arus elektrik. Kita nak hasilkan elektrik. Okey, macam mana? Okey, macam mana arus elektrik tu dihasilkan? Okey, sebab ada arus elektrik. Boleh? Cas elektrik. Okey, yang tadi cas elektrostatik. Okey, dekat rumah ada cas elektrik. Okey, dekat rumah kita ada cas elektrik. Okey, dia adalah untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Boleh, cas elektrik dekat rumah tu yang membolehkan peralatan TV, radio, komputer berfungsi. Boleh. Okey, apa yang menyebabkan dia berfungsi? Sebab ada cas elektrik dengan adanya arus elektrik. Okey, dalam arus elektrik tu ada cas elektrik. Okey, tenaga diperlukan untuk mengalirkan cas elektrik. Okey, boleh? Okey, maksudnya nak gerakkan cas elektrik tu daripada satu tempat kepada satu tempat, kita perlukan tenaga. Okey, contoh penjana elektrik, sel kering, sel suria. Ini adalah contoh sel kering. Bateri tu, bateri 3A, bateri 2A. Okey. Itu adalah sel kering. Contohnya macam sel kering. Sel kering tu dia ada cas elektrik. Ada cas elektrik. Okey. Macam mana cas ini boleh bergerak? Okey. Macam mana dia boleh bergerak? Okey, maksudnya dia dalam tu ada tenaga. Okey, dalam cas elektrik tadi, dalam peralatan elektrik itu ada tenaga. Ada tenaga yang mengalirkan cas yang duduk dalam sel kering tadi. Okey. Ini yang tadi, warna graf tadi. Okey. Warna graf. Okey, ni amali. Okey. Kita nak ukur elektrik. Kita nak ukur elektrik. Antaranya adalah kita nak ukur arus elektrik. Arus elektrik diukur dengan ammeter. Arus elektrik dekat makmal tu, kita boleh ukur dengan ammeter. Okey. Ammeter ni adalah alat untuk mengukur arus elektrik. Unit yang digunakan adalah ampere. Ampere. Okey, ampere tu alat unit. Ampere tu adalah unit yang digunakan oleh ammeter ni
untuk mengukur arus elektrik. Okey, selain pada tu, kita boleh ukur voltan. Kita boleh ukur voltan. Voltan ni adalah beza upaya. Beza upaya antara dua titik. Okey, voltan. Okey, kita menggunakan unit volt. Menggunakan unit volt. Okey, menggunakan voltmeter. Okey, macam bateri kan. Bateri ada 1.5 volt. Ada 3 volt. Ada 4.5 volt. Kan? Ada 10 volt. Kan? Bateri kan? Okey, bateri tu dia menyimpan voltan. Okey, voltan tu dalam unit volt. Ada bateri 1.5 volt. Maksudnya voltan dia 1.5 voltan. Okey, 1.5 volt. Okey. Maksudnya dia adalah beza upaya antara dua titik. Okey, untuk diukur. Okey. Kita pergi lagi pergi lagi, ni alat dia. Ni alat voltmeter. Ammeter pun sama. Ammeter pun alat dia sama. Ni alat ammeter sama dekat Mamal, voltmeter sama. Okey, cuma tujuan dia berbeza. Okey, kita pergi lagi tengok okey, arus. Kita tengok ada arus elektrik, ada voltan, ada rintangan. Okey, kita tengok dulu. Ni dah belajar arus tadi, ada voltan dan juga ada rintangan. Rintangan tu penghalang Rintangan maksudnya halangan. Okey, elektrik ni dia ada halangan dia. Okey, halangan dia macam apa? Okey, aliran elektrik ni yang mengalir ni dia ada rintangan dia. Okey, kita sebut rintangan. Okey, unit yang digunakan adalah rintangan ni unit digunakan adalah ohm Simbol dia macam tu. Okey. Nanti kita tengok macam mana dia boleh. Okey, rintangan unit dia ohm. Okey, alat dia untuk bagi rintangan kepada elektrik tu, alat dia adalah perintang Alatnya nama adalah perintang. Ada banyak perintang jenis dia. Perintang boleh ubah ataupun restart ataupun perintang tetap. Perintang ni ada banyak dekat elektrik dengan elektronik, ada banyak. Perintang tetap, perintang boleh ubah. Okey, dan juga dia ada nilai dia. Okey, boleh? Okey, kenapa kita belajar tiga ni? Arus, voltan, rintangan. Ada arus, ada voltan, ada rintangan. Kenapa kita belajar ni? Sebab apa? Sebab ada hubungan. Sebab ketiga-tiga ni ada hubungan. Sebab mempunyai hubungan antara satu sama lain. Okey, apa hubungan dia? Kita tengok apa hubungan dia. Ni hubungan dia. Ni hubungan dia. Dia ada alat. Ini ada sel kering. Contoh dalam kad Mamal ada sel kering. Okey, kemudian dia sambung kepada ammeter. Ammeter untuk menguji arus elektrik. Kemudian ada kabel. Kemudian ada dawai kuprom ada dawai nikrom. Ada dawai nikrom. Okey. Okey, bacaan ammeter. Dia nak tengok berapa bacaan ammeter ni. Kalau dawai ni, disambungkan kepada panjang dia, contohnya 0.5 meter. Kalau dawai nikrom ni, dia sambung kepada kabel ni 0.5 meter, berapa bacaan ammeter? Okey, manakala kalau dia punya kabel ni disambung kat sini. Kalau sambung kat sini, berapa pula bacaan ammeter? Okey, kalau kita sambung dekat sini nanti, berapa bacaan ammeter? Okey, adakah sama? Adakah lain tu berapa? Okey, jadi
Berbeza. Bacaan pada emitter ni berbeza disebabkan oleh ada rintangan. Okey, dawai nikrom ni bertindak sebagai rintangan. Okey, bertindak sebagai rintangan. Ada yang pendek, okey, ada yang sederhana, ada yang panjang. Okey, ada beza. Ada beza. Sebab tu, okey, dia kata, okey, dia suruh menambah panjang dawai nikrom. Pertama kita guna dawai 30 cm. Kemudian kita guna dawai 40 cm. Kemudian guna dawai 50 cm. 60. Okey, secara berperingkat. Dia kata bacaan meter tu berapa. Bacaan meter ni tetap akan berubah. Okey, sebab ada rintangannya berubah. Okey. Okey, faham? Ni dia nanti akan buat amali. Kalau panjang dawai nikrom 20, berapa bacaan emitter dia? Kalau panjang dia 30, berapa bacaan emitter dia? Okey, agak-agak yang mana bacaan yang lebih tinggi? Agak-agak bacaan yang mana lebih tinggi? Okey, siapa boleh agak? Kalau dawai panjang dengan dawai pendek, okey, berapa bacaan meter tu yang mana paling tinggi? Ada jawapan? Tak ada. Okey, tak ada jawapan. Okey. Dia tanya apa hubungan panjang dawai dengan rintangan? Satu panjang, satu pendek. Okey, kalau kita sambung, bacaan meter tetap berubah. Okey, kenapa? Sebab ada rintangan. Okey, yang mana lebih tinggi bacaan dia? Sama ada 20 dawai panjang 20 cm ataupun 30 cm. Okey, ada jawapan tak? Ada jawapan? Tak ada? Tak ada jawapan? Tak tahu. Jawapan dia tak tahu. Okey. Okey, jawapan yang tahu? Okey, jawapan dia. Siapa ada jawapan yang tahu? Kalau panjang kabel dengan pendek kabel. Okey, dia ada rintangan yang berbeza. Okey, dia cakap kat sini hipotesis ni. Kita tengok hipotesis lah. Kesan perubahan rintangan terhadap arus elektrik. Okey, semakin besar rintangan, semakin kecil arus elektrik. Okey, boleh? Kabel tu adalah rintangan. Kabel tu sebagai rintangan dia. Kalau kabel tu pendek, rintangan dia kecil. Kalau kabel tu besar, panjang, rintangan dia semakin besar. Okey, menyebabkan arus elektrik tu sebagai akan berkurangan lah. Boleh? Kalau kabel tu panjang, dia pasang arus elektrik semakin berkurangan ataupun kecil. Kalau pakai kabel pendek je, maksudnya dia kata rintangan dia rendah ataupun rintangan dia kecil. Okey, jadi rintangan kecil menyebabkan arus semakin tinggi. Okey, jadi bezanya boleh tengok pada bacaan ammeter. Okey. Okey, yang kedua voltan yang kedua voltan. Okey, apa perubahan voltan ni? Okey, dia tanya voltan. Okey, voltan ni kita boleh dapat daripada sel kering betul? Voltan kita boleh dapat daripada sel kering. Contoh sel kering 1.5 volt. Contohnya satu sel kering adalah 1.5 volt.
Okey. Kalau kita pakai 1, maksudnya voltan tu berapa? Voltan tu berapa? Voltan yang digunakan adalah 1.5 volt. Jadi bacaan voltmeter kat sini berapa nanti? Okey, kalau kita pakai 2 bateri, maksudnya 3.0 volt. 3.0 volt. Okey, bacaan meter ni lebih besar ke lebih tinggi? Bacaan voltmeter. Okey, ada jawapan tak? Okey, kalau voltan dipakai yang lebih besar, volt lebih besar. Voltan semakin besar. Okey, arus dia macam mana? Bacaan dia macam mana? Okey, dapat tak? Okey, kalau dia pakai voltan besar, contohnya 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Jadi bacaan dia pun semakin tinggi. Okay, boleh. 1.5 kalau 2, 3.0. Kalau 3, 4.5. Kalau 4, 6. 6 volt. Kalau dia pakai 6 volt, maksudnya semakin tinggilah voltan dia. Boleh? Okey, semakin besar voltan. Okey, semakin besar arus. Boleh? Semakin besar voltan, semakin besar arus elektrik. Okey. Arus elektrik tadi disukat menggunakan ni pengaliran arus elektrik tadi disukat menggunakan ammeter. Boleh? Pengaliran arus elektrik disukat menggunakan ammeter. Okey, jadi okey, jawapan ammeter ni berubah ke tak berubah? Ammeter 1, ammeter 2, ammeter 3 ni rasa-rasa berubah ke, tetap ke? Okey, macam mana? Semakin berkurang ke? Okey, ada jawapan? Ditambah. Bertambah. Okey, dia akan bertambah. Sebab voltan bertambah. Sebab dia dah cakap kat sini. Semakin besar voltan, semakin besar arus elektrik. Okey. Voltan tu dekat mana? Voltan tu disukat oleh voltmeter. Semakin besar voltan, okey, jadi arus elektrik semakin besar. Arus elektrik disukat oleh ammeter. Kalau ni semakin besar, bacaan ammeter pun semakin tinggilah. Okey. Kita tengok formula. Okey. Sebenarnya formula tadi, tiga-tiga tadi. Kita belajar tadi, tiga-tiga tadi. Okey, kita belajar tadi arus. Okey, arus. Okey, arus diwakili air. Okey, voltan diwakili oleh V. Okey, rintangan diwakili oleh R. Okey, dia ditulis oleh formula V sama dengan IR. Okey, maksudnya voltan ni bersamaan dengan arus darab dengan rintangan. Okey, ini dia namakan hukum Ohm. Ni nama dia hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan voltan tadi bersamaan dengan arus darab dengan rintangan. Okey. Ada tak formula kat sini? Ada tak formula? Kita tengok. Tak, belum ada lagi. Okey, belum ada. Kita tengok dululah yang ni kan. Habis dah 2 minit lagi. Kita tengok dulu arus elektrik. Okey. Okey, apa alat yang digunakan untuk menyukat arus elektrik? Okey, dalam makmal. Okey, dalam makmal
apakah arus yang digunakan untuk menyukat elektrik? Ha. Okey, ada jawapan? Siapa nak jawab? Dania nak jawab. Dania ada tak? Dania Umairah. Apa? Apakah alat yang digunakan untuk menyukat arus elektrik di dalam makmal? Ada jawapan? Tak ada? Tak tahulah. Tak tahu. Okey, tadi dah sebut dah. Tadi dah sebut. Apa alat ni? Nama alat ni? Nampak? Apa nama alat tu? Ammeter. Ammeter. Okey, ammeter. Okey, faham. Jadi arus elektrik dekat makmal lah. Okey, dekat makmal kita boleh sukat menggunakan ammeter. Boleh. Okey. Litar bersiri dengan litar berselari. Okey, kita boleh buat litar bersiri dengan litar bersari. Okey, elektrik ni kita nak sambung ada dua cara. Nak sambung elektrik dekat rumah ke, dekat elektronik ke, dekat mana-mana ke, kita menggunakan satu kaedah litar bersiri dengan litar selari. Okey. Dengan kaedah litar bersiri dengan selari. Contohnya macam ni lah. Ni litar bersiri. Litar bersiri maksudnya ada sel kering kat sini disambungkan macam ni, bersiri. Okey, dia sambung sebelah, bersiri. Ada satu cara lagi, litar elektrik boleh sambungkan secara selari. Okey, selari maksudnya, okey, dia daripada sel kering ni, sumber elektrik ni sambung ke sini, mentul pertama, sambung ke mentul kedua, sambung mentul ketiga. Dipecahkan kepada 3, kemudian dia akan cantum balik, okey, sambung ke sini. Ni kaedah selari. Sesiri maksudnya dia bersebelahan macam ni. Kalau selari, dia pecahkan kabel ni kepada beberapa bahagian lah. Okey. Kita tengok apa ni, simbol. Tengok simbol dulu. Okey, last. Last. Okey, simbol komponen elektrik. Okey, komponen elektrik dia ada simbol dia. Okey, contohnya switch. Switch. Switch tu kita nak lukis, takkan kita nak lukis switch kan? Kita kena lukis simbol. Macam ni lah. Nak lukis switch. Takkan kita nak lukis quiz. Kita kena lukis simbol dia. Ini simbol lah. Simbol mentul, simbol switch, simbol sel kering, simbol kabel. Okey, boleh. Kita tak boleh lukis komponen dia. Okey, komponen dia switch, tapi simbol dia macam ni. Kalau sel kering, bateri kering, kita simbol dia macam ni. Satu kaki panjang, satu kaki pendek. Tak boleh sama-sama kaki. Ini adalah sel kering. Kalau voltmeter kita pakai simbol V, galvanometer kita pakai G, ammeter kita pakai A. Okey, mentul. Mentul lampu kita tak boleh lukis mentul lampu. Kita kena lukis simbol dia. Lukiskan simbol mentul. Soalan tanya lukiskan simbol mentul. Buat bulat, kena pangkah dalam. Ada kaki kanan, kaki kiri. Okey, kalau perintang, okey, simbol dia macam ni, perintang tetap. Okey, kalau perintang boleh laras, boleh ubah, simbol dia macam ni, ada anak panah. Okey, ataupun panah ke atas. Okey, fuse. Fuse simbol dia macam ni. Okey. Sekarang sampai litar bersiri. Okey, cikgu buka pertanyaan 1 minit. Okey, cikgu buka pertanyaan. Ada pertanyaan tak? Yang tak faham? Ada tak?
Tak ada. Okey, tak ada tu maksudnya faham ke? Tak ada apa-apa nak tanya. Ataupun tak ada soalan apa? Faham. Alhamdulillah. Nur Aina faham. Okey, yang lain? Cikgu skrin ni. Cikgu save dulu. Okey, sekejap ya. Cikgu save. Last 15.7. Okey, cikgu stop dulu rekod.